warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ibadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalah ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma qad adhallana syahrul Ramadan wa hadara fasallimhu lana wa sallimna lahu. Ya Allah, Ramadan semakin hampir, sampaikanlah kami kepada Ramadan dengan selamat. Warzuqna siyamahu wa qiyamahu. Rezekikanlah kami dapat berpuasa waktu siang dan ibadah di waktu malam. Warzuqna fihi jidda wal ijtihad wan nasyat. Kurniakanlah kami keseluruhan, ketekunan dan semangat menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Wa a'idna fihi minal fitan, dan jauhkan kami daripada fitnah sepanjang bulan Ramadan. Terima kasih Al-Fatihah kepada pengacara majlis, yang dihormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Madaniyah USG 18 Subang Jaya, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, semoga dirahmati Allah sekalian. Ni tu imam ni yang mampu ini. Selama ni nak ada tidak habis ni. Oh tak cai. Oh minta maaf dengar pula cakap lagi, tak maaf bunyi kampung sikit. Bateri nak habis ni. Tak apalah lah ni. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Malam ni saya diminta menyampaikan tajuk yang begitu menarik sekali. Jarang tajuk ini diangkat ke permukaan, iaitu jadilah hamba Rabbani, bukan hamba Ramadan. Boleh saya katakan tajuk ini rare, sebab pada ketika ini kebanyakan daripada asatizah, para penceramah sedang berkobar-kobar semangat mengajak muslimin muslimat masuk ke bulan Ramadan dengan semangat untuk beribadah. Namun pada malam ni kita ingin melihat daripada sisi yang lain, iaitu ramai di kalangan kita hari ini sudah terperangkap bukan lagi menjadi hamba kepada Allah, tapi menjadi hamba kepada Ramadan. Oh, ini satu tajuk atau isu yang jarang diangkat. Para ulama sememangnya dah lama risaukan tentang fenomena ini, sehingga kan ada satu kata-kata as-sawmu la yantahi wa Qur'anun lan yarhal wal masajid lan tughlaq wal istijabatu lan tatawaqqaf wal ajru la yanqati'. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Kata para ulama, puasa tidak pernah berhenti amalan itu, bukan sekadar Ramadan, bahkan pada bulan lain. Wal Quran la yarhal, Quran juga tidak berhenti pada Ramadan. Wal masajid lan tughlaq, masjid tidak akan ditutup. Artinya lepas Ramadan masjid masih lagi dibuka. Wal istijabatu lan tatawaqqaf, dan istijabnya doa itu tidak pernah berhenti. Hatta ada lagi momen-momen lain yang juga diterima doa-doa. Wal ajru la yanqati', dan pahala itu tidak pernah stop. Maka jadilah kamu hamba kepada Tuhan. Jangan kamu menjadi hamba kepada Ramadan. Kun rabbaniyan wa la takun ramadaniyan. Slogan ini hadirin hadirat diinspirasikan daripada Al-Quran. Kalau kita rujuk surah Ali Imran ayat yang ke-79, maka li basyarin ayyudiyahullahu al-kitaba wal hukma wan nubuwah
Thumma yaqula linnas kunu ibadan li min dunillah walakin kunu rabbaniyin. Itu Allah sendiri perintahkan. Tidak mungkin bagi orang yang aku dah beri pada mereka kitab, aku beri mereka wisdom, kebijaksanaan, aku beri mereka nabi, tapi dia jadi penyembah lain, tidak jadi penyembah aku. Wahai manusia, kunu rabbaniyin, jadilah kamu pengabdi aku, kata Allah Ta'ala. Maka rabbaniyun atau rabbaniyin ini adalah suatu istilah Quranik yang minta kepada kita jangan jadi hamba dalam momen tertentu, tapi jadilah hamba sepanjang masa. Sememangnya fenomena hanya memfokuskan ibadah kepada bulan khusus, ini tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, bahkan di bulan-bulan lain. Ada satu orang ulama sufi terkenal namanya Syekh Abu Bakar Ash-Shibli rahimahullah. Kata Ibn Rajab Al-Hambali, pernah satu ketika orang berjumpa dengan Imam Ash-Shibli bertanya kepada dia, wahai Tuan Guru, antara bulan Rejab dengan Sya'ban mana paling bagus ibadah? Orang tanya kepada dia, antara Rejab dengan Sya'ban mana paling bagus ibadah? Dijawab oleh Ash-Shibli, kun rabbaniyan wala takun sya'baniyan. Jadilah engkau hamba Tuhan, bukan hamba kepada bulan. Tak kira ianya Rejab ataupun Syaban atau apa saja, semuanya adalah bulan-bulan di sisi Allah. Ada satu orang ulama pernah ditanya pandangannya terhadap golongan yang hanya konsentrik ibadah hanya di bulan Ramadan saja. Apa pandangan tuan? Kata dia, bi'sal qaumul ladzi la ya'rifuna Allah illa fi Ramadan. Seburuk-buruk manusia adalah orang yang hanya mengenal Allah pada bulan Ramadan saja. Pada bulan-bulan lain dia sudah tidak ingat pada Tuhan. Inilah yang sedang kita saksikan. Ada orang begitu bersungguh-sungguh menjadi ahli ibadah di bulan Ramadan. Mereka berpuasa, mereka bertarawih, tadarus, khatam Quran, alhamdulillah. Tapi bila bubar Ramadan masuk Syawal, auratnya entah ke mana-mana. Tuan-tuan, kita bukan hamba Ramadan, tapi kita hamba Allah. Bulan Ramadan jangan hanya taat kepada puasa, makan ditahan, minum ditahan, sedangkan aurat tak ditahan. Taat pada puasa, tidak makan, tidak minum, tapi pakaianmu masih serba minimum. Bulan Ramadan jangan hanya taat kepada zakat, sedang dirimu masih menedah aurat. Taat pada puasa, lapar dan haus engkau dapat, kemuliaan sukar nak didapat kalau masih belum bersedia untuk menutup aurat. Bulan Ramadan jadikan taatmu kepada Allah, aurat dihijab sebelum dirimu terkena azab. Taat pada puasa tak menjamin taatmu kepada Allah, tapi taatmu kepada Allah sudah pasti puasa dan perintah yang lain akan engkau taati. Bulan Ramadan bulan mulia, muliakan dirimu dengan hijab. Bulan Ramadan kepada Allah engkau taat, caranya dengan menutup aurat. InsyaAllah kemuliaan pasti kita akan dapat. Ini ungkapan-ungkapan yang dibawakan oleh para salafus saleh tentang fenomena orang yang hanya menjadi manusia yang baik pada bulan Ramadan. Sebenarnya hadirin hadirat, momentum kesungguhan ibadat pada bulan Ramadan hendaklah diheret juga pada bulan-bulan yang lain, Syawal dan seterusnya. Sebab itu kita melihat sebaik selesai habisnya Ramadan akan ada kefarduan yang lain dalam rukun Islam. Allah tidak meletakkan puasa sebagai rukun yang kelima. Artinya selepas daripada puasa ada zakat dan ada haji. Itu menunjukkan bahawa dua rukun Islam sedang menanti, sebagai isyarat bahawa acara dan pesta ibadah hendaklah berlangsungan seperti mana yang berlaku pada bulan Ramadan. Namun sebagai manusia kita tak mampu nak jadi malaikat 12 bulan jadi baik sepanjang tahun. Kita manusia. 11 bulan kita hoha-hoha, inilah Ustaz Chan saya nak jadi baik 1 bulan. Okey, kita faham, tak ada masalah. Sebab setiap perkara dia ada season dia. Macam orang minat bola, time tak ada musim bola dia minat biasa-biasa saja.
Tapi kalau dah musim Euro, musim World Cup, Premier League apa semua, dia punya tahap khusyuk dia tu jadi luar biasa lagi. Setiap perkara ada season. Orang nak kenduri kahwin pun ada season dia. Orang tak kahwin hari-hari, cuti sekolah, hujung tahun, ada momen dia. Itu kita faham. Memang manusia ni Allah jadikan, dia ada masa mengundur, ada masa mengendur. Ada masa naik tu alhamdulillah, tapi ada masa dia mengendur, seterusnya dia berundur terus. Ada, khususnya dalam ibadah. Sebab itu ada satu hadis Nabi SAW mengingatkan kepada kita bahawa akan ada satu masa, satu momen kita akan jadi malas menjadi hamba Allah. Jadi lesu, lemah nak mengabdikan diri. Dalam hadis Nabi pernah sebut, likulli amalin syiratun wa likulli syiratun fatratun faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad aflah wa man kanat ila ghairu zalika faqad halaka. Kata Nabi, setiap amal ibadah kita ini ada semangat dia, dan pada ketika semangat kita sampai kepada futur, Nabi sebut syiratin fatratun. Fatratun tu sebagai futur. Bila sampai kepada zaman futur, zaman engkau mengendur, maka itu yang paling kena hati-hati. Kerana apabila engkau sampai kepada fatrah mengendur, pastikan kau duduk di atas sunnahku, nescaya kau selamat. Tetapi ketika engkau mengendur itu, engkau kembali kepada selain ajaranku, kau akan binasa, kata Nabi. Hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama membahaskan hadis ini. Apa artinya? Ketika kita malas, pastikan kita duduk di atas landasan dia dulu. Jangan sampai tergelincir. Rupa-rupanya ada sebab urut hadis ini. Sebab urut ni kalau dalam disiplin hadis, punca Nabi ucapkan hadis. Kalau Quran dia ada sebab nuzul, kenapa turun ayat. Hadis dia ada satu disiplin kajian, sebab urut, kenapa Nabi ucapkan hadis ini. Kata para ulama, hadis ini berkaitan dengan pengalaman Abdullah bin Amru radhiyallahu anhu yang masa tu baru kahwin. Kata sahabat, annahu tazawwaja imra'atun min Quraisyin fakana la ya'tiyaha kana yashghaluhu as-shaum was-salah fadzakara dzalika ila Nabi. Sahabat mengatakan Abdullah bin Amru ni pengantin baru, dia baru kahwin. Tapi sejak dia kahwin tak pernah sekali dia sentuh isteri dia. Artinya dia tak bersama dengan isteri dia. Apa sebab? Yashghaluhu shaum was-salah. Dia terlalu sibuk ibadat. Siang puasa, malam pula dia qiyamul lail. Siang puasa, malam tahajud. Bila masa nak guling-guling? Tak ada masa lah. Tak ada masa nak romantik. Sibuk ibadah. Jadi cerita ini akhirnya fazakara zalika lin-nabi. Sampai cerita ini kepada pengetahuan Nabi. Lantas Nabi panggil dia. Mu mari sini. Warna cerita begini. Dia pun explain, saya ni memang daripada bujang, saya suka ibadah ya Rasulullah. Kata Nabi, koho-koho lah, jangan banyak sangat. Sum min kulli syahrin salasata ayyam. Awak baru kahwin, janganlah puasa tiap hari. Sebulan puasa 3 hari cukup lah. Baru kahwin kan, sebulan puasa 3 hari. Dia jawab, inni utiku aksar min zalika ya Rasulullah. 3 hari tak padan, saya lebih pada tu oleh ya Rasulullah. Takkan 3 hari sebulan. Oh, koman lah, koman sepana, koman lah 3 hari seminggu. Dorok. Jadi Nabi pun berbagi tarik 3 hari, 4 hari, 5 hari. Kemudian kata Nabi, hatta qala lahu sum yauman wa aftir yauman. Tak apalah kalau awak kuat sangat, puasa sehari, esok tak payah puasa. Sehari puasa, tak payah puasa. Mana hari puasa, awak puasa duduk masjid, hari tak puasa duduk dengan isteri, bawa berjalan, pergi makan apa semua, layan dia. Lusa puasa lagi. Dia beri cadangan pula kepada sahabat ini. Sahabat kata, okeylah, boleh kalau sehari puasa, sehari tak puasa, saya okey ya Rasulullah, saya kuat lagi ibadat ni. Mana kata Nabi, aku dengar kau khatam Quran hari-hari. Ya Rasulullah, saya hari-hari khatam.
Daripada subuh sampai malam saya khatam Quran. Kata Nabi, iqra'il Quran fi kulli syahrin. Gini, Quran ni khatam sebulan sekali sudahlah. Yang nak khatam kerap sangat ni kenapa? Ini utiku akthar min zalika ya Rasulullah. Takkan sebulan sekali, saya lebih pada tu saya boleh baca. Dia kuat sangat ibadat. Kata Nabi, iqra'u fi kulli 15. Kalau rajin, tak apalah. Awak khatam 2 minggu sekali. 15 hari khatam, 15 hari khatam. Dia jawab, inni utiku akthar min zalika. Saya setakat 2 kali sebulan ni sikit sangat ya Rasulullah. Dah dia hari-hari. Maka kata Nabi, iqra' fi kulli 7. Tak apalah, khatam Quran seminggu sekali boleh? Minggu sekali. Oh, saya ni orang rajin ni Rasulullah. Maka kata Nabi, iqra'u fi kulli 3. Tak apalah, mu khatam Quran 3 hari sekali boleh? Dia timbang. Boleh lah. Kata dia, ini jenis orang rajin ibadat. Rare orang macam ni. Rare. Kita bagi sikit dia nak banyak. Tapi Nabi panggil dia, ni dengar aku nak nasihat, kata dia, inna likulli amalin syiratan. Mu akan sampai satu peringkat semangat ibadat ni dia akan menurun, kata Nabi. Mu akan sampai satu keadaan dia panggil fatrah, futur. Futur ini tuan-tuan satu penyakit. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Para ulama ketika mensyarahkan hadis ini, futur ini maknanya malas ataupun lemah selepas rajin pada sebelumnya. Dan ini fenomena yang kena pada semua orang. Dan inilah yang kena kepada kita selama ini.